kat rakan-rakan yang tak bersama kita pagi ni. Okey, baik. Jadi hari ni kita akan belajar bahasa Melayu tahun 6. Okey, unit kita adalah unit 4 minda. Minda. Okey, tajuk hari ni ialah minda dan emosi yang sihat. Okey. Jadi ini standard pembelajaran pada hari ni. Okey, 2.4.1 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Okey, jadi hari ni awak akan belajar asas dalam menulis ulasan. Okey. Kalau kan dah belajar dari tahun 4, 5, okey ni tahun 6. Okey, kita refresh lagi untuk awak faham tentang penulisan ulasan. Jadi hari ni fokus kita lebih kepada bagaimana nak mengenal maklumat tersurat dan tersirat dalam petikan. Okey. Okey. Lambat pula. Okey, baik. Jadi ini sedikit tentang kita punya set induksi tips penjagaan kesihatan mental. Nampak tak paparan tu? Nampak. Nampak. Syakir cuba baca Syakir. Halus lah. Halus, tak nampak lah. Kurang jelas Okey, tak apa. Ini tentang tak okey. Tak apa cikgu bacakan. Ini tentang hargai dan sayangi diri anda. Okey, sayangi diri anda. Baik, okey. Ni yang pertama, apa yang perlu kita lakukan okey dalam tip penjagaan kesihatan mental ialah elakkan pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Ini tak adalah kaitan dengan awak tapi secara umumnya itu yang pertama. Okey, yang kedua, lakukan aktiviti fizikal senaman, berjalan dan beriadah. Ini selalu buat tak? Selalu. Selalu Okey. Bagus kalau yang selalu buat. Okey, mungkin Anas selalulah kot berbasikal di taman. Betul. Seterusnya, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Maksudnya kalau macam sekarang mungkin melalui aplikasi WhatsApp atau awak boleh menghubungi melalui telefon dan sebagainya. Dan yang seterusnya, makan makanan sihat. Okey, apa yang awak faham tentang makan makanan sihat? Makanan seimbang. Contoh? Contoh makanan seimbang? Sayur, ikan, buah-buahan. Lagi? Protein. Sumber protein tu apa? Ayam. Lagi? Telur, ikan, susu, daging. Boleh makan jajan? Aiskrim boleh makan? Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Siapa kata tak boleh? Ni ke tak boleh makan aiskrim? Boleh. Cuma tidak digalakkan makan setiap hari lah kerana kandungan gula ni sangat tinggi. Jadi kita boleh makan makanan yang kita suka. Contoh yang awak suka makan ayam KFC, pizza, boleh makan tapi tidak boleh diamalkan setiap hari sebab dia bukan dalam konteks makanan sihat. Okey? Baik, seterusnya. Mana ni? Okey, bijak mengurus masa. Pengurusan masa awak lah. Contoh, ada jadual waktu tak? Jadual waktu harian di rumah. Bukan jadual sekolah, jadual waktu harian di rumah. Siapa ada? Ada. Ain ada. Okey, cuba Ain kongsikan dengan kami semua apa jadual ringkas awak lah yang boleh awak ceritakan tentang jadual awak di rumah. Pagi kadang 3 jam belajar. Lepas tu rehat jam kadang pukul 11 macam tu lah. Petang tu sambung balik. Okey. Belajar aje. Tak adalah belajar sangat. Okey itu kalau dari segi jadual belajar. Maksud cikgu sekarang tambahan dia adalah jadual harian awak. Belajar, makan, bermain. Itu semua termasuk. Siapa ada jadual ni? Tak ada.
Tak ada. Jadi mulai hari ni saya rasa awak patut buatlah supaya masa awak diisi dengan baik. Contoh bangun pagi awak kata pengurusan diri, solat subuh, nak sarapan, okey. Mungkin awak nak pergi bersenam dalam 30 minit. Okay, awak akan start belajar pukul berapa sampai pukul berapa. Mungkin awak ada kelas mengaji, awak ada masa untuk tonton televisyen. Awak ada masa untuk berehat dan sebagainya. Ringkas saja. Macam contoh nanti Main bila dah start main game, betul tu. Siapa yang jawab tu? Main game. Betul lah. So itu main game tu adalah dalam konteks awak punya waktu riadah. Okey. Baik. Seterusnya, lakukan aktiviti yang anda suka, minat dan bermanfaat. Maksudnya salah satu cara untuk kita nak jaga kesihatan mental kita kena buat aktiviti yang kita suka. Awak kena buat aktiviti yang awak suka supaya awak tak stres lah maksud dia. Faham? Contoh apa aktiviti yang awak suka, Sarah? Tak tahu? Anas, apa yang awak suka? Apa aktiviti yang awak suka, Anas? Main bola. Main bola. Mungkin main bola itu dapat menggembirakan awak, betul? Betul. Hanis Nuha, apa aktiviti atau perkara yang awak suka? Apa dia? Tak dengar lah. Berbasikal. Berbasikal. Selain pada tu, Syakir? Main game. Main game. Kalau saya suka makan. Makan boleh menggembirakan saya. So kita akan buat perkara yang kita menggembirakan kita lah. Dan yang terakhir ialah kongsikan perasaan dengan orang yang kita percaya. Terutamanya keluarga lah yang kita percaya, betul? Cuba offkan sekejap awak punya mic masing-masing. Baik. Sampai sini kita teruskan sebab dia bergema. Jadi aktiviti yang pertama hari ni kita nak baca dan memahami maklumat dalam buku teks. Jadi buka buku teks awak. Buka buku teks muka surat 19. 19. Saya bagi awak 5 minit untuk baca. Kemudian saya nak beberapa orang baca teks ni lah. Dah? Dah semua? Belum. Belum. Hello.
Saya nak awak baca dengan intonasi yang betul kan. Ini intonasi ceramah. Ceramah macam kita sampaikan bentuk pidato atau syarahan. Okay? Dah. Okay dah, bagus. Dah. Dah. Cikgu. Okay. Semua dah? Dah. Okay, jadi semua lihat petikan. Jadi saya nak Anas cuba dulu baca. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak untuk kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan kita tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa pembincangan di dalam kelas. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita Apa jawapan dia? tak tahu. Tak tahu? Cuba teka kalau minda dan emosi yang sihat, apa yang kita dapat? Secara ringkas lah. Akan menjadi murid yang cemerlang dan bergaya. Okey, boleh terima daripada tu. Itu antaranya lah. Kalau melibatkan kehidupan kita lebih bahagia. Okey, bagus Anas. Okey, cuma nada intonasi awak. Sekejap ceramah, sekejap bercerita. Okey? Warga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, baik. Mana Ain? Ain masih di sini? Ain ada Ain? Tak ada Ain? Okey, cuba Sarah baca. Ya. Buka kamera, saya nak tengok ekspresi wajah ketika membaca. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda dan emosi keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Okey, bagus Sarah. Okey, terima kasih Sarah. Cuba sambung Syakir. Hadirin yang saya muliakan. Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi
sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu Okey. mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Okey, terima kasih. Sambung Hanis Nuha. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum atau ko-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, Kita apa? Kita gambar mulut. Apa dia? Bagi idea awak. Kita itulah Kita Ha? juga lah. apa dia? Daripada minda dan emosi yang sihat, kita akan dapat hidup lebih Senang. Bahagia. hidup lebih bahagia pun boleh. Okey Baik, terima kasih, bagus. Cuma dari segi bila baca, bila kita menyampaikan sesuatu, nak meyakinkan orang, ekspresi wajah sangat penting. Okey, body language itu tak nampak lah sebab awak duduk. Tak apa. Okey, cikgu akan bacakan sikit untuk tunjuk cara kita baca teks yang berbentuk ceramah. Sikit je. Sebab ni kita nak sambung aktiviti 2. Okey, nanti dalam kelas kita akan belajar lebih banyak tentang intonasi. Okey. Baik. Selamat pagi warga sekolah jenis kebahasaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Okey, itu contohlah. Okey. Jadi, itu saya tunjuk contoh je. Jadi sekarang kita nak faham maklumat. Apa maklumat yang awak dapat daripada petikan ini? Yang pertama, apa dia dapat? Sebelum kita nak gariskan maklumat tersurat dalam ni. Okey, apa maklumat yang kita dapat? Membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Okey, itu apa dia? Dalam skop, apa tajuk besar untuk tu? Itu ialah faedah. Faedah, minda sihat dan emosi stabil. Itu satu lagi. Apa lagi yang awak dapat? Tadi dah baca kan? Cuba kenal pasti maklumat tersurat. Ada tak? Jumpa? Tak jumpa? Okey, tengok yang cikgu gariskan. Nampak tak? Hadapi sesuatu musibah. Ya, okey. Baik, cuba tengok paparan cikgu bagi. Ada 4. Ada 4 maklumat tersurat berdasarkan petikan tersebut. Okey, yang pertama tadi kawan dah sebut. Siapa tadi? Syakir Syakir sebut membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Okey, itu satu maklumat tersuratnya. Gariskan. Siapa yang belum garis dalam buku, boleh gariskan. Okey? apa-apa. Membuat pertimbangan yang positif. Okey, kita fokus kepada faedah memiliki minda dan emosi yang sihat. Okey? Dapat yang pertama? Dah gariskan? Okey. Dah. Yang kedua ialah kita tidak akan cepat berasa marah. Maksudnya dia boleh kawal emosi, kawal minda. Jadi kuranglah rasa nak marah dengan orang. Yang ketiga. Apa ni yang ketiga?
dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Maksudnya dia menerima keadaan yang dugaan dia, kehidupan dia, dia boleh bersabar. Dia tenang aja. Jumpa yang tu. Dan yang terakhir, antara faedah emosi dan minda sihat. Okey. Kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Tak apa Ain, okey. Ain dah masuk balik. Okey. Okey kan? Itulah dia. Maksudnya kalau minda dan emosi yang sihat, kenapa berkait dengan tidur yang nyenyak? Supaya Sebab kalau kita cukup tidur nanti mata nanti sihat nanti. Okey, dia macam ni. Okey, apa kaitan emosi? Okey, emosi dan minda dengan tidur. Macam mana dengan emosi dan minda yang sihat ni boleh boleh menyebabkan kita boleh tidur dengan nyenyak? Sebab apa Anas? Sebab apa? Ni dah tahu ni. Apa dia? Okey, saya bagi situasi. Kalau otak awak tengah berfikir, tengah stres, boleh tidur tak tengah nyenyak? Tak. Tak. Itulah maksud dia. Maksudnya kalau otak kita sihat, kita rasa tenang, kita boleh tidur dengan nyenyak. Awak tak terfikir apa-apa malam kan? Ada tak rasa stres malam-malam nak tidur? tak. Mungkin ada yang stres main game kalah kot. Kan? Jadi maksudnya minda kita sihat lah. Kalau awak tak rasa, maksudnya stres tu, semua orang akan ada stres. Cuma bagaimana kita mengawal stres tu. Kalau awak masih boleh tidur nyenyak, maksudnya awak ada minda dan emosi yang sihat. Contoh yang lagi mudah. Tiba-tiba kena marah dengan mak atau ayah waktu malam sebelum nak tidur. Rasa boleh tidur tak dengan nyenyak? Tak kan? Sebab kita rasa sedih. Kadang-kadang kita rasa geram sebab kadang bukan salah kita rasa macam tu. Jadi itulah situasinya kalau emosi kita tak sihat. Okey, boleh faham? Ya. Okey, inilah maklumat tersurat tadi. Dah garis ini. Satu, membuat pertimbangan positif, tidak akan cepat marah, dapat menghadapi suatu musibah dengan tenangnya, dapat tidur dengan nyenyak. Okey, seronok dengan bunyi ayam-ayam kat belakang. Lama tak dengar bunyi ayam. Okey. Baik, jadi aktiviti 3 hari ni, cuba tengok, lihat awak punya modul. Ada modul semua? Ada. Okey. Ada. Baik, okey, cikgu dah bantu awak di sini dengan memberikan maklumat tersirat berdasarkan maklumat tersurat. Okey? Cuba padankan. Kita buat aktiviti A dulu. Cuba padankan dengan jawapan yang sesuai berdasarkan maklumat tersurat. Okey. Ini sangat penting untuk bahagian penulisan ulasan. Okey, nanti naik sekolah 8 Mac, cikgu akan terangkan lebih lanjut teknik dalam menulis ulasan. Panas Okey. Sekejap je, ada 4 minit dah Boleh? Okey. Dah. 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 Okey, bagus.
Dah. Dah cikgu. Okey. Siapa nak Dah, cuba yang pertama? Siapa ada dalam ni ya? Kasih. Diam je dari tadi Kasih. Kasih cuba Kasih yang pertama. Yang kedua saya nak Ashraf Hakimi. Okey Kasih, yang pertama apa dia? Padankan maklumat tersurat dengan tersirat. Di manakah Kasih? Cuci pinggan. Okey, kita dapat membuat pertimbangan yang positif. Cuci pinggan? Siapa yang pergi cuci pinggan? Okey, mana Kasih? Di manakah Kasih? Kasih tiada ke? Kalau tak ada, kita suruh Ashraf dulu. Yang nombor 2, kita tidak akan cepat berasa marah. Mana Ashraf? Ashraf Hakim. Di mana ya Ashraf Hakimi? Adakah Ashraf Hakimi dalam ni? Minggu kot. Ada ke sana? Tak ada juga. Danish Haikal lah, tolong. Danish Haikal. Danish Iskandar. Salah nama. Mana Danish Iskandar? Ambil yang satu, yang pertama tadi. Tadi Kasih pun hilang, tak ada. Kita dapat membuat pertimbangan. Okay. Yang lain off dulu mic. Bagi Danish je. Okay, Danish? Agar keputusan yang salah tidak berlaku. Ya, betul. Okay, kita ulang balik. Kita dapat membuat pertimbangan yang positif agar keputusan yang salah tidak berlaku. ya, bagus. Tepat sekali. Sama jawapan yang lain? Kalau tak sama tu betul kan? Okay. Nombor 2. Siapa lagi yang ada dalam ni? Hilmi. Mana Hilmi? Hilmi sayang mana? Hilmi Izzuddin. Cuba yang kedua. Dah hilang juga. Irham? Ada Irham? Ada. Irham buka kamera Irham. Rindu nak tengok muka. Nombor 2 ni. Nombor 2. Kita tidak kan? Okay, Kita cuba. tidak akan cepat berasa marah jika berlaku sesuatu yang buruk. Kerana kita mampu mengawal perasaan sedih atau kecewa. Ada jawapan lain? Rakan lain? Ada. Apa dia jawapan dia? Kita tidak akan cepat berasa marah jika berlaku sesuatu yang buruk sekiranya memiliki minda dan emosi yang positif walaupun berhadapan dengan pelbagai masalah. Tidak berapa tepat. Satu lagi. Siapa nak cuba? Ain. Jawapan saya sama dengan Ifam. Sama dengan Irham. Okey, jawapan yang lebih tepat ialah kita tidak akan cepat berasa marah jika berlaku sesuatu yang buruk kerana minda dan emosi sentiasa berada dalam keadaan stabil. Itu lebih tepatlah untuk huraian ni. Okey. Baik, nombor 3. Siapa lagi kita ada dalam ni? Hanis Noha, cuba nombor 3. Kita juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenang kerana kita mampu mengawal perasaan sedih atau kecewa. Ya, tepat sekali. Kerana kita mampu mengawal perasaan sedih atau kecewa. Okey, bagus. Okey. Dan yang terakhir, kita dapat tidur dengan nyenyak sekiranya minda dan emosi yang positif
walaupun berhadapan dengan pelbagai Masalah. masalah. Okey, bagus. Okey. Okey, inilah jawapan dia. Okey. Untuk aktiviti B tu, awak salin balik je. Salin balik dalam sambung ayat dia. Ya, ni. Inilah dia. Jadi, ini awak kena tulis macam ni lah dalam ruangan yang disediakan. Okay, kita dapat memperdengar positif agar keputusan yang salah tidak berlaku. Jadi, kita ada maklumat tersurat dan tersirat. Jadi, ini tugasan awak hari ni lah. Jadi, awak boleh siapkan tugasan ni. Boleh kan? Mudah saja kan? Untuk karangan, Boleh. itu hari Jumaat. Nanti Jumaat kita buat kelas lagi. Okay? Karangan awak cari maklumat dulu tentang otak kita. Tentang otak kita. Itu untuk hari Jumaat lah. So hari ni ini sahaja kerja awak. Tadi padankan. Kemudian tulis semula dalam ayat yang lengkap. Okay? Boleh? Faham? Ada soalan untuk bahasa Melayu? Ada. Tak ada? Tak ada. Semua kau tak ada. Bagus, tak ada. Jadi untuk yang bahasa Melayu sampai sini, saya ingat saya nak sambung seni sikit, boleh terus jadi tengah hari tak ada Boleh Boleh. Saya nak bagi penerangan sahaja, sedikit. Ya, jadi saya nak offkan stop recording lah sebab ni untuk BM je. Kejap sebentar. Okey. Ni kenapa?